Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Asyara Ezrin binti Ahmad Hafizuddin, aspek psikologi. Seperti yang kita lihat daripada slide, terdapat cycle yang menunjukkan hubungan antara alkohol dan kesannya kepada psikologi. Seperti contoh, kita start dengan orang yang mempunyai masalah kesihatan mental. Jika seseorang itu mempunyai masalah kesihatan mental seperti kemurungan, anxiety ataupun bipolar, mereka juga akan mengalami masalah dari segi psikologi. Hal ini kerana orang-orang yang mempunyai masalah kesihatan mental mempunyai kesukaran untuk menguruskan masalah-masalah mereka secara berseorangan. Jika masalah psikologi tersebut berterusan dan merumitkan seseorang itu, hal ini akan menyebabkan mereka menjadi lebih stres. Bila mereka tidak boleh mengendalikan masalah stres, automatik mereka akan mencari bahan ataupun perkara yang boleh membantu mereka untuk mengendalikan masalah tersebut, seperti alkohol. Malangnya, alkohol bukanlah penyelesaian kepada semua masalah. Hal ini kerana jika seseorang itu mengambil alkohol dalam kuantiti yang banyak dan kerap, ini akan menyebabkan mereka menjadi lebih ketagih. Jika berlakunya ketagihan, ini akan merumitkan lagi masalah kesihatan mental mereka ataupun akan menyebabkan masalah kesihatan mental yang baru. Seperti yang kita lihat daripada slide tersebut, hal ini akan berlaku secara berulang-ulangan jika tiada inisiatif untuk mengendalikan masalah tersebut. Seterusnya, kita akan lihat faktor pengambilan alkohol dari segi psikologi. Pertama sekali, risiko pengambilan alkohol akan berlaku jika seseorang itu mempunyai masalah dalam mengendalikan stres tersebut akibat daripada kesunyian ataupun terasa diri mereka asing dalam sosial, ingin mencari kepuasan hidup dan juga ingin lari daripada realiti. Selain itu, trauma daripada segi psikologi juga adalah faktor pengambilan alkohol supaya seseorang itu dapat melupakan perkara yang berkaitan dengan trauma yang pernah mereka alami. Gangguan dari segi mental seperti kemurungan dan kebimbangan juga akan menyebabkan seseorang itu mengambil alkohol untuk mengurangkan gangguan tersebut. Faktor psikologi pengambilan alkohol yang terakhir adalah daripada emosi seseorang yang tidak matang, yang mana mereka memerlukan penghargaan dan pujian orang lain, yang menyebabkan risiko pengambilan alkohol kerana mereka menganggap dengan meminum alkohol, emosi mereka akan lebih stabil. Seterusnya, terdapat beberapa kesan alkohol kepada diri seseorang. Kesan yang pertama adalah seseorang itu akan hilang kawalan diri sejurus mereka mengambil alkohol dalam kuantiti yang banyak. Hal ini kerana alkohol mempunyai kandungan yang boleh memabukkan, di mana mereka tidak dapat mengawal diri mereka seperti banyak berkata-kata perkara yang tidak wajar. Selain itu, seseorang itu juga akan cenderung untuk membunuh diri dengan menyakiti diri sendiri kerana mereka tidak sedar dengan perbuatan tersebut akibat daripada mabuk. Selain itu, pengambilan alkohol akan menyebabkan seseorang itu bertingkah laku agresif seperti memukul ahli keluarga ataupun orang lain, ataupun mereka akan berkata-kata kesat yang boleh menyakiti hati orang lain tanpa mereka sedar. Kesan pengambilan alkohol kepada psikologi yang lain adalah seseorang itu cenderung untuk blackout, iaitu tidak sedarkan diri. Hal ini kerana akibat daripada ketidakfungsian akal fikiran akibat daripada mabuk. Contohnya, seseorang itu tidak akan ingat apa-apa perkara, tindakan yang mereka lakukan ataupun situasi yang berlaku sepanjang mereka mabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Adawiyah binti Muhammad Nurul dan saya akan membentangkan tentang aspek fisiologi dan tingkah laku. Terdapat beberapa kajian yang telah menunjukkan bahawa pengambilan alkohol dalam amount yang sedikit dapat mendatangkan kebaikan kepada kardiovaskular kita dan mengurangkan risiko type 2 diabetes dan beberapa kanser. Walau bagaimanapun, jika individu mengambil pengambilan alkohol secara berlebihan, ia akan mendatangkan beberapa kesan yang tidak baik terhadap tubuh badan seseorang, dan juga jika seseorang itu telah didiagnosa sebagai alkoholik ataupun seorang kaki minum, dia mempunyai
risiko kematian dan gangguan fisiologi yang lebih tinggi berbanding dengan individu yang tidak didiagnos sebagai seorang alkoholik. Apabila kita berbicara tentang penyakit yang dikaitkan dengan alkohol, seringkali penyakit hati yang akan disebut dan diwawarkan kerana hati merupakan organ di mana tempat pertumbuhan bagi alkohol itu akan berlaku. Jadi apabila alkohol telah dimasukkan ke dalam badan kita, hati yang akan bekerja untuk kumuhkan dan membuat segala yang patutlah. Jadi apabila pengambilan alkohol yang sangat banyak dan dalam jangka masa yang sangat panjang, hati dia akan penat, dia kena bekerja keras daripada organ-organ yang lain. Jadi dia akan mudah untuk mendapat penyakit. Jadi jika seseorang itu ataupun individu itu mempunyai penyakit hati yang sangat teruk dan dia juga merupakan pengguna alkohol yang sangat tegar, dia dapat mencerminkan penggunaan alkohol individu tersebut seberapa lama dan seberapa banyak yang telah dia ambil. Jadi antara risiko hati yang boleh dihidapi oleh seseorang adalah fibrosis hati, sirosis hati, kegagalan hati untuk berfungsi sehingga terjadinya penyakit kronik dan kanser hati, dan semua ini boleh mendatangkan risiko yang sehingga akhirnya menyebabkan kematian. Untuk pengetahuan semua, jika seorang remaja itu mengambil alkohol walaupun dalam jangka masa yang pendek, ia dapat mendatangkan kesan yang buruk terhadap tubuh badan mereka ataupun fisiologi mereka sendiri. Ia akan mengganggu hati mereka, otak, sistem endokrin, tumbuh saraf mereka dan malah hormon seks mereka. Tidak kira jantina lelaki ataupun perempuan. Jadi pengambilan alkohol dalam jangka masa yang panjang malah pendek, ia akan mendatangkan kesan yang sangat buruk terhadap tubuh badan kita sebagai seorang manusia. Tapi anda perlu tahu juga bahawa setiap individu mempunyai kesan alkohol yang berbeza terhadap tubuh badan mereka. Ini semua akibat kadar penyerapan oleh tubuh masing-masing ataupun dia mengikut jenis minuman beralkohol ataupun kadar alkohol yang terdapat di dalam minuman tersebut, berapa cepat minuman itu diminum dan juga amount makanan yang terdapat dalam perut. Semua ini memainkan peranan yang akan mempengaruhi kesan yang akan terjadi terhadap tubuh badan ataupun fisiologi seseorang pada ketika itu. Dan cara alkohol mempengaruhi tubuh badan ataupun tingkah laku masing-masing juga berbeza mengikut individu. Agak besar dan agak berat juga di negara kita pada ketika ini, iaitu kemalangan-kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk. Jadi seperti Burgess pada tahun 1998 telah berkata bahawa kemalangan-kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk telah menyumbang hampir separuh kepada kemalangan automobil pada ketika itu. Dan si mangsa selalunya akan mendapat kesan yang lebih buruk berbanding dengan pemandu mabuk tersebut. Mereka mungkin akan mendapat cacat yang seumur hidup, cacat kekal seperti hilang kaki, hilang tangan ataupun buta. Mereka akan ada yang kehilangan ibu bapa, akan ada hilang anak, saudara, isteri dan sebagainya, dan mereka juga berkemungkinan mendapat koma dan yang lebih parah adalah maut. Jadi jarang pemandu-pemandu mabuk yang lebih mendapat kesan yang lebih teruk daripada kemalangan tersebut berbanding dengan si mangsa. Kemudian bayi juga tidak terkecuali daripada mendapat kesan akibat alkohol jika si ibu mengambil alkohol ketika dia hamil. Jadi apabila kita berbicara tentang alkohol dan kesan terhadap bayi, seringkali kita dengar tentang fetal alcohol syndrome. Daripada nama itu sendiri kita dah tahu bahawa ia merupakan satu sindrom yang disebabkan oleh alkohol. Kenapa sindrom ini terjadi adalah kerana alkohol merupakan satu bahan yang sangat teratogenik dan bahaya kepada bayi, dan selalunya apabila si ibu mengambil alkohol bersama-sama dengan penggunaan dadah secara haram. Jadi kanak-kanak ataupun bayi yang mempunyai sindrom ini
akan mempunyai beberapa ciri yang sangat jelas yang kita boleh lihat, yang senang kita kesan, seperti bibir atas yang nipis, vitrum yang panjang, bukaan mata yang luas, neurokognitif dan behavior mereka, tingkah laku mereka berbeza daripada kanak-kanak yang lain dan tubuh sara mereka juga terganggu. Dan untuk pengetahuan semua, fetal alcohol syndrome ini merupakan satu kesan yang seumur hidup, satu kesan yang kekal. Jadi kanak-kanak itu, si bayi itu tidak akan berpulang untuk merasai satu kehidupan yang normal dengan seperti orang-orang lain, seperti kawan-kawannya yang lain. Jadi si bayi ini juga pada kebiasaannya bayi yang mempunyai atau menghidap fetal alcohol syndrome mempunyai IQ yang lebih rendah jika dibandingkan dengan rakan-rakannya, dengan kanak-kanak yang normal, dan mereka juga lebih cenderung untuk menjadi hyper. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang aspek tingkah laku. Jadi jika kita berbicara tentang tingkah laku seseorang yang berada di bawah pengaruh alkohol selalunya pada kebiasaannya berada di luar norma personaliti mereka. Sebagai contoh, jika seseorang itu merupakan seorang yang sangat senyap, pendiam, tidak mudah marah, apabila mereka mengambil alkohol, mereka cenderung untuk menjadi seorang yang banyak cakap dan mereka juga akan mudah marah. Jadi ini diketara dengan di bawah pengaruh alkohol dan bukan bawah pengaruh alkohol. Dan pada kebiasaannya juga, tingkah laku yang terjadi akibat alkohol adalah tingkah laku yang berbahaya, yang berisiko. Sebagai contoh, mereka akan cenderung untuk bertindak ganas. Jadi banyak kali kita dengar cerita apabila seseorang itu berada bawah pengaruh alkohol, mereka akan bergaduh. Mungkin bergaduh di kelab malam, bergaduh bertumbuk dan mengasari pasangan masing-masing. Dan mereka juga akan melakukan seks tanpa sedar mereka. Dan akan juga mereka cenderung untuk berjudi. Di mana saya cakap pasal melakukan seks tanpa sedar itu, apabila mereka melakukan seks tanpa sedar, mereka akan mungkin terlalu banyak risiko-risiko yang mereka perlu hadapi. Seperti contoh, mereka mungkin melakukan seks tanpa perlindungan. Mereka juga melakukan seks tanpa izin, dan perkara-perkara ini akan menyebabkan beberapa kesan yang lebih berat akan berlaku. Pada contohnya akan berlakunya kehamilan yang tidak diingini ataupun terjadinya penyakit. Individu-individu yang mengambil alkohol juga cenderung untuk melakukan keputusan-keputusan impulsif. Impulsif ini didefinisikan sebagai kecenderungan untuk memilih ganjaran yang lebih kecil dan lebih cepat berbanding dengan ganjaran yang lebih besar dan lebih lambat. Disukai jika keputusan itu tidak dibuat pada ketika itu. Maksudnya di sini seseorang itu mungkin akan memilih ganjaran yang lebih besar walaupun ganjaran itu lambat, tapi dia lebih besar dan memberi faedah terhadap si individu itu. Tapi disebabkan dia berada di bawah pengaruh alkohol, dia cenderung untuk memilih ganjaran yang sangat kecil tapi cepat. Jadi hal ini kerana pada ketika itu si individu ini tidak berupaya untuk berfikir dengan betul, dengan waras, kerana dia telah berada di bawah pengaruh alkohol. Terdapat juga beberapa tingkah laku yang jelas yang kita senang lihat dengan mata kasar kita. Sebagai contoh, mereka yang meminum arak ini, apabila mereka berada di bawah pengaruh alkohol, mereka akan mempunyai kesukaran untuk berjalan. Mereka mungkin akan berjalan secara terhayang atau mereka tidak dapat jalan secara lurus. Jadi ini sangat berbahaya kepada diri sendiri dan juga untuk orang lain. Percakapan mereka juga tidak jelas. Jadi jika kita mahu bercakap dengan dia, kita macam tak faham apa yang nak cuba sampaikan dekat kita. Mungkin mereka cakap secara yang macam merepek, macam tu. Dan penglihatan mereka juga akan menjadi kabur, dan tindak balas yang mereka lakukan adalah perlahan berbanding dengan tingkah laku biasa mereka. Dan akan terjadinya juga kebergantungan terhadap alkohol. Kebergantungan terhadap alkohol ini akan memberikan kesan yang sangat besar terhadap tingkah laku seseorang, kerana akan ada
masa akan ada satu ketika di mana apabila seseorang itu terlalu bergantung terhadap kepada alkohol, mereka tidak dapat meneruskan kehidupan seharian mereka. Mereka mungkin akan menjadi sangat lesu, akan menjadi sangat mudah marah, dan benda ini semua akan memberi satu impak yang sangat kuat terhadap diri mereka. Jadi mereka perlu selalu mengambil alkohol. Jadi bila mereka selalu ambil alkohol, mereka akan efek orang punya kewangan, mereka akan efek orang punya hidup. Kita tak boleh bekerja apabila kita berada di bawah pengaruh alkohol kan. Jadi kita tak boleh memandu. Jadi ini semua akan memberi kesan kepada kehidupan seharian kita. Dan apabila seseorang itu akan ada kebergantungan terhadap alkohol ini, benda ini juga akan memberi kesan terhadap perkahwinan mereka. Mereka mungkin akan selalu bergaduh dengan pasangan masing-masing, dan bila bergaduh akan impak ke anak juga, akan berlakunya pukul-memukul. Jadi ini yang kita khawatiri, dan tidak lupa juga orang-orang sekeliling juga akan terkesan oleh tingkah laku yang dilakukan oleh peminum alkohol ketika mereka berada di bawah pengaruh alkohol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya ialah Fazi Shazana binti Abdul Fauzi. Pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan the types of drinking or alcoholism. Toms and Beck 1994 telah menyediakan definisi mengenai the types of drinking or alcoholism dan membahagikannya kepada 4 kategori. Kategori pertama ialah peminum ringan ataupun light drinkers. Peminum ringan ialah individu yang minum dalam kuantiti yang sangat sedikit dan jarang-jarang sekali untuk minum. Yang kedua ialah peminum sederhana ataupun moderate drinking. Individu yang minum lebih kerap dan lebih banyak jumlahnya berbanding dengan peminum ringan tetapi tidak mengakibatkan mabuk atau masalah penting yang berkaitan dengan minuman mereka. Dan yang ketiga ialah peminum berat ataupun heavy drinkers. Individu yang mengambil minuman dengan kuantiti yang banyak dan mengakibatkan mabuk tetapi tidak melaporkan masalah penting berkaitan dengan minuman mereka. Dan yang terakhir ialah peminum yang berpengaruh tinggi ataupun lebih kita kenali sebagai high consequence drinkers. Minum dalam kuantiti yang banyak serta melaporkan masalah yang ketara akibat daripada minuman alkohol terbabit. Keempat-empat kategori itu telah dibahagikan mengenai Toms dan Beck 1994 berdasarkan definisi dan kategori berdasarkan gabungan masalah berkaitan alkohol serta kuantiti dan kekerapan pengukuran dalam suatu kajian. Okey, selanjutnya kita akan beralih kepada masalah yang dihadapi oleh peminum alkohol. Menurut Moscovitz 1989 telah mengelaskan masalah alkohol yang dihadapi oleh individu kepada 4 jenis masalah umum. Dalam setiap jenis, beberapa masalah disebabkan oleh kejadian minum tertentu dan juga masalah lain yang disebabkan oleh sejarah minum. Masalah yang pertama dikategorikan sebagai kesan kronik terhadap fisiologi dan mengakibatkan gangguan kepada masalah kesihatan. Masalah kesihatan yang boleh diperolehi sekiranya meminum alkohol secara berlebihan ialah cirrhosis ataupun penyakit berkaitan dengan jantung. Suatu kajian telah menunjukkan bahawa terdapat 200 orang individu dijangkiti penyakit berbahaya ini dengan masa yang singkat akibat daripada pengambilan alkohol yang berlebihan ini. Seterusnya, masalah berkenaan dengan kehilangan korban jiwa. Disebabkan tingkah laku peminum, maka terjadilah kecederaan, kematian dan kehilangan harta benda disebabkan oleh sikap mereka yang hanya mementingkan diri sendiri. Tidak perlulah kita jelaskan lagi, cukuplah kita melihat situasi yang berlaku di Malaysia sekarang ini, iaitu berapa ramai lagi individu yang tidak berdosa menjadi mangsa akibat daripada tindakan pemandu ataupun individu yang tidak bertanggungjawab ini. Disebabkan ketaksupan mereka terhadap alkohol dalam kuantiti yang terlalu tinggi,
mereka kehilangan arah ataupun mereka kehilangan panduan dan kewarasan akal fikiran sehingga memandu melebihi had laju dan akhirnya menyebabkan kematian. Seterusnya, kita beralih kepada masalah mental dan eksistensi yang mengaitkan kepada kehilangan kawalan dan kebergantungan peminum itu sendiri. Maka timbullah isu-isu yang tidak sepatutnya apabila terjadi keadaan ini kepada mereka. Seperti mereka hilang kawalan kendiri dan akhir sekali menyebabkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Dan seterusnya, yang terakhir ialah kegagalan memenuhi peranan sosial. Mereka akan kehilangan pekerjaan dan juga bagi individu yang berkeluarga, mereka juga akan mengakibatkan perceraian apabila peranan sosial ini tidak dilakukan atau tidak diendahkan oleh mereka dan akhirnya menyebabkan konflik ke atas individu itu sendiri. Bagi mencegah penggunaan alkohol, maka perkara-perkara tersebut perlu dilakukan. Antaranya ialah mengadakan intervensi berasaskan sekolah. Bagi memenuhi intervensi tersebut, terdapat beberapa elemen yang perlu dipenuhi. Yang pertama ialah betulkan salah tanggapan bahawa semua orang boleh minum. Yang kedua, ajar anak muda dengan cara mengatakan tidak kepada alkohol. Yang ketiga, gunakan teknik pengajaran interaktif. Misalnya, kumpulan kecil, aktiviti, main peranan dan pemimpin yang melibatkan umur yang sebaya. Seterusnya, libatkan ibu bapa dan segmen masyarakat yang lain. Kemudian, kaji semula topik ini bertahun-tahun untuk memastikan dan memperkuatkan bahawa mesej ini dapat disampaikan dengan baik dan sekaligus melancarkan untuk pencegahan. Yang seterusnya, memberi latihan dan sokongan untuk guru dan juga pelajar. Yang terakhir, adakan budaya dan pembangunan untuk menjadi sasaran bagi pelajar agar mereka merasakan diri mereka dilayani. Seterusnya ialah mengadakan program pencegahan untuk belia, iaitu menyediakan belia dengan alat yang boleh mereka gunakan seperti media sosial dengan cara mereka mengatakan tidak boleh minum serta mengubah dinamika keluarga atau komuniti. Perkara tersebut membawa maksud bahawa golongan belia boleh menggunakan media sosial sebagai salah satu platform untuk mereka menzahirkan kreativiti mereka dengan mengatakan tidak kepada alkohol. Seterusnya ialah mengadakan program melibatkan komuniti. Antara contoh program yang melibatkan komuniti ialah Communities That Care (CTC) yang merupakan satu pendekatan untuk mencegah tingkah laku masalah pada golongan muda dan ini terbukti terutamanya berkesan bagi mencegah penggunaan alkohol serta dadah yang melibatkan golongan bawah umur. Seterusnya, program intervensi yang berfokuskan kepada keluarga untuk belia. Program ini menumpukan pada amalan keibubapaan seperti cara ibu bapa berkomunikasi, perapatan atau perikatan antara kekeluargaan atau sesama ibu bapa dan juga anak, serta keluarga yang berkesan kepada pengurusan dan dapat mengurangkan masalah tingkah laku pada kanak-kanak dan juga remaja. Selanjutnya ialah pencegahan kolej bagi melarang penggunaan minuman. Strategi pencegahan menunjukkan kejayaan paling banyak yang merangkumi pendekatan ringkas berkenaan intervensi motivasi, intervensi kognitif tingkah laku dan mencabar jangkaan pelajar mengenai alkohol. Selanjutnya ialah intervensi di tempat kerja. Program yang mempromosikan sokongan sosial dan rakan sebaya yang menjadi rujukan untuk penyalahgunaan bahan atau program rawatan lain yang bermanfaat. Kempen seperti itu mungkin termasuk campur tangan ringkas yang melibatkan penilaian peribadi tentang kadar minuman dan masalah yang berkaitan dengan individu. Dan akhir sekali, dasar serta undang-undang kerajaan mengenai alkohol. Dasar awam yang menangani keadaan di sekitarnya penyalahgunaan minuman keras oleh kumpulan tertentu.
perubahan terhadap undang-undang dan polisi yang berkaitan ketersediaan alkohol dan akibat penggunaannya membawa kepada peningkatan kesihatan awam yang ketara. Sebagai contohnya, kerajaan Malaysia boleh menguatkuasakan hukuman bunuh ataupun hukuman gantung kepada mereka yang mengambil minuman yang beralkohol dan kemudian menyebabkan hilangnya kawalan kendiri dan seterusnya mengakibatkan kematian akibat daripada salah laku mereka memandu yang melebihi had dan tanpa kesedaran yang waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Hasmira. Saya akan membentangkan tajuk model alkohol. Model alkohol ni terbagi kepada 5. Yang pertama, model psikoanalitik. Yang kedua, model interaksi keluarga. Yang ketiga, model tingkah laku. Yang keempat, model biologi. Dan yang kelima adalah model perubatan. Saya akan menerangkan 2 model, iaitu model psikoanalitik dan model interaksi keluarga. Model psikoanalitik ini adalah alkoholism, iaitu gejala gangguan yang terjadi kepada diri kita sendiri. Konflik gejala ini berlaku disebabkan konflik yang tidak dapat diselesaikan dalam diri kita sewaktu kecil, iaitu id dan ego. Id dan ego ni merupakan komponen dalam membentuk personality kita menurut Freud. Menurut Freud ni, personality manusia terdiri kepada 3, iaitu id, ego dan superego. Id ini berfungsi sebagai personality tidak sedar yang berfungsi sebagai store ataupun penyimpanan untuk keinginan manusia ataupun didorong oleh tenaga libido untuk memotivasikan tingkah lakunya. Selain itu, id dianggap sebagai satu elemen struktur semula jadi ataupun satu elemen yang direvisi dan disedia ada di dalam diri manusia. Manakala ego pula adalah ia wujud sejak bayi lagi berusia 6 bulan. Ia merupakan sebahagian personality yang mengandungi pemikiran realistik dan logik yang tersusun serta berfungsi dalam mengawal id supaya keinginannya tidak melanggar nilai dan norma masyarakat. Ego dikatakan komponen psikologikal yang mengutamakan realiti dalam kehidupan. Ego dia berkembang secara berperingkat sebagai elemen pada tahap sedar, iaitu ego penuh dengan persepsi, ingin kemajuan dan boleh menyelesaikan fungsinya mengikut keadaan. Selain itu, seseorang berkembang dari segi mental berdasarkan peristiwa yang dialami. Contohnya, peristiwa yang mereka alami ketika kecil lagi. Dan ia terbukti kebanyakan peminum ataupun yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan ni, apabila dia mengambil minuman itu, dia akan berasa lega. Dan dengan pengambilan minuman ini, dia boleh melupakan masalah ataupun sejarah yang lepas. Seterusnya, pengedar alkohol ni boleh berhenti. Boleh berhenti hanya dengan menyelesaikan konflik ataupun masalah yang dihadapi. Maksudnya kat sini, peminum ini kalau dia nak berhenti daripada minum minuman ini, dia perlu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Rawatan bagi model psikoanalitik ini adalah psikoterapi. Psikoterapi perlu dilakukan secara mendalam dan merawat dengan yang betul. Dengan ini, masalah bagi mereka yang pengambilan ini dapat diselesaikan. Model yang kedua adalah model interaksi keluarga. Model interaksi keluarga ini adalah alkoholism sebagai masalah keluarga dan ia bukanlah masalah individu. Rawatan bagi masalah ini adalah individu perlu membina hubungan dalam keluarga. Contohnya, individu perlu mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga dan keluarga juga perlu mempunyai hubungan yang baik dengan individu ataupun setiap ahli keluarga supaya mereka tidak merasa tersisih ataupun tidak rasa kesunyian.
Okey, tekanan. Menurut penyelidikan menunjukkan hubungan antara tingkah laku dan tekanan merupakan satu faktor yang paling tinggi mengapa mereka terlibat dengan masalah ataupun gejala seperti ini. Kebiasaannya tekanan yang mereka alami ini sendiri disebabkan oleh keluarga ataupun keadaan sekeliling. Lepas tu, bagi mereka yang mempunyai masalah ni, mereka merasakan dengan cara meminumkan ia dapat menghilangkan tekanan yang ada dalam diri mereka. Seterusnya punca. Punca asal minum, kebanyakan yang punca yang terdapat untuk peminum ini adalah daripada hubungan keluarga sendiri dan kekuatan interpersonal mereka. Mereka menjadikan masalah keluarga penyebab mereka mengambil alkohol ini. Lepas tu yang paling penting hubungan keluarga dapat menghindarkan pesakit ataupun mereka yang mengambil minuman ini. Hubungan keluarga ni dia berkait rapat dan penyebab yang utama mengapa mereka mengambil ini. Jadi untuk proses rawatan ini keluarga perlu terlibat sekali. Ia lagi memudahkan pesakit ataupun individu yang mengalami masalah ini dapat disembuh dengan sempurnanya. Keluarga ini memainkan peranan utama. Assalamualaikum, nama saya Siti Melati binti Jamlan. Saya akan membentangkan mengenai model alkohol di mana saya akan membincangkan 3 lagi tajuk di bawah model alkohol, iaitu model tingkah laku, model biologi dan model perubatan. Pertama, saya akan membincangkan mengenai model tingkah laku. Model tingkah laku merupakan berasal dari pemikiran dalam psikologi behavioris yang menganggap alkoholisme ini adalah sebagai tingkah laku dan bukan sebagai penyakit, di mana para pakar psikologi beranggapan bahawa alkoholisme ini adalah bukan disebabkan penyakit tapi disebabkan oleh tingkah laku daripada seseorang individu yang menggunakan alkohol. Ia melibatkan individu belajar bagaimana fikiran, perasaan dan tingkah laku mereka, terutama tingkah laku minum alkohol tersebut. Model ini mencari mekanisme yang menyokong minum alkohol, di mana mekanisme yang membolehkan seseorang individu itu menjadi ketagihan terhadap alkohol. Model ini mencari mekanisme yang menyokong untuk meminum alkohol tersebut. Seterusnya, individu terus meminum minuman keras kerana mereka mendapat peneguhan terhadap tingkah laku tersebut. Untuk bahagian ini, seseorang individu itu akan kerap mengambil minuman alkohol ini disebabkan mereka mempunyai peneguhan positif dalam diri mereka. Sebagai contoh, seseorang individu itu mempunyai masalah dengan sesuatu perkara dan mereka mengambil keputusan untuk menjadikan sebagai peneguhan mereka bagi menghilangkan masalah yang mereka hadapi. Seterusnya iaitu model biologi, iaitu terdapat 2 kecenderungan terhadap alkoholisme, iaitu kecenderungan kerentanan terhadap lelaki hanya berlaku pada lelaki. Ia memberikan mereka kecenderungan yang dapat diwarisi terhadap minuman awal yang teruk, iaitu bagi lelaki, mereka akan kecenderungan mereka untuk mengambil minuman keras pada usia awal itu adalah sangat tinggi. Kedua, kerentanan terhad milieu mempengaruhi kedua-dua jantina dan menghasilkan kesannya
hanya sebagai reaksi terhadap beberapa jenis provokasi persekitaran. Iaitu di sini dia menyatakan bahawa persekitaran itu memainkan peranan yang besar terhadap seseorang itu dalam pengambilan alkohol. Ciri-ciri biologi menjadikan seseorang lebih kurang rentan terhadap alkoholisme. Faktor biologi yang ditekankan memberikan sokongan kepada model perubatan yang disebut yang menganggap tingkah laku sebagai sejenis penyakit. Iaitu dalam model perubatan pula, tanggapan mereka mengenai alkoholisme ini adalah disebabkan oleh disifatkan sebagai sesuatu jenis penyakit. Seterusnya iaitu model perubatan. Model ini menjadi penyebab kepada penyimpangan dalam biologi dan psikologi seseorang. Konsep alkoholisme sebagai penyakit mempunyai kesan tambahan di luar batasan perubatan yang ketat. Seterusnya, alkoholisme adalah penyakit progresif sering membawa maut disebabkan oleh tingkah laku minum yang berlebihan dan tidak bermoral. Untuk bahagian ini, alkoholisme disifatkan sebagai penyakit progresif yang sering membawa maut oleh tingkah laku minum yang berlebihan. Mana seseorang yang mengambil terlalu banyak minuman alkohol ini akan terdedah kepada beberapa macam jenis penyakit yang boleh menyebabkan kerosakan dalam tubuh badan mereka. Selain itu, terdapat juga masalah yang disebabkan oleh jika seseorang itu mengambil banyak alkohol dan mereka kehilangan kewarasan, mereka berada di bawah pengaruh alkohol itu tersebut, juga boleh membawa kepada orang lain dan juga diri mereka sendiri. Selain itu, terdapat banyak kes yang dilaporkan mengenai pemandu yang memandu di bawah pengaruh alkohol dan menyebabkan kemalangan yang membawa maut kepada individu tersebut dan juga individu lain. Dalam rawatan kecemasan, alkoholisme mesti dibezakan dari kemurungan skizofrenia, kecederaan kepala dan sebagainya. Ini disebabkan seseorang yang menggunakan alkohol, yang di bawah pengaruh alkohol ini adalah perlu dibezakan daripada penyakit mental yang lainnya, kerana kehilangan kewarasan mereka itu hanyalah sementara, bukan disebabkan masalah psikologi seperti skizofrenia atau kecederaan kepala dan lainnya. Seterusnya, masalah doktor dalam rawatan keadaan penyakit akut dalam alkoholisme adalah pengurusan pesakit dalam keadaan toksik. Perhatian mesti diberikan kepada penghidratan sistematik, sirosis hati, kekurangan nutrisi dan sebagainya. Seterusnya, ketagihan adalah penyakit kronik utama yang boleh membawa kepada seseorang individu tersebut. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.